Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini saya mendapat soalan yang bagus di mana seorang penonton bertanya kepada saya tentang apakah status hadis yang menerangkan bahawa umat Islam akan berpecah kepada 73 golongan. Apakah hadis itu sahih ataupun tidak? Saya rasa saya tahu kenapa dia bertanya. Tapi tak mengapa, saya pun mengambil kesempatan ini untuk menjelaskannya. Sebagai mukadimah, sebagai pendahuluan, ingin saya jelaskan bahawa para ahli ilmu daripada dahulu sampailah sekarang memang ada berbincang tentang hadis ini, baik dari sudut sanad mahupun dari sudut matan. Di kalangan mereka ada yang menerima hadis ini dan menjadikan ia sebagai hujah, dan di kalangan mereka ada juga yang menolak hadis ini dan tidak boleh dijadikan hujah. Jadi ini adalah satu perbincangan yang agak mendalam, agak meluas. Saya akan cuba menjelaskannya dengan ringkas supaya dapat memberi kefahaman yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya akan lakukan penjelasan dari dua sudut, dari sudut sanad dan juga dari sudut matan. Okey, dari sudut sanad dan juga sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini dan lafaz-lafaznya, ayuh kita rujuk kepada laptop saya ke dalam kitab-kitab hadis yang ada dalam perisian Maktabah Syamilah untuk sama-sama kita kaji sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini, lafaznya dan juga darjat hadis tersebut. Okey, jadi saya akan berhenti di sini dan alihkan phone kamera saya ini menghadap kepada laptop saya. Okey, hadis ini sebagaimana yang saya katakan tadi diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, setepatnya oleh 6 orang sahabat. Yang ini Muawiyah bin Abi Sufyan, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr, Auf bin Malik, Abi Umamah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ayuh kita lihat satu persatu. Okey, di sini yang pertama ialah daripada Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, edisi tahqiq Syekh Shu'aib Arnaud dan rakan-rakannya. Okay, edisi tahqiq Syekh Shu'aib Arnaud dan juga rakan-rakannya, hadis nombor 16937. 16937, di mana sejarah ringkasnya, okey, saya baca sepintas lalu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk sendiri hadis ini, sebab kalau nak dibacakan semua hadis ni satu persatu akan mengambil masa yang panjang pula, ya. Di mana okey, hadis ini bermaksud sesungguhnya ahli kitabain, kedua-dua ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani, okey, berpecah dalam agama mereka kepada 72 pecahan. Dan wa inna hazihi, dan sesungguhnya, yang ini saya nak tuan-tuan dan puan-puan pay attention perkataan ini. Sesungguhnya umat ini, ya, perkataan umat, pay attention perkataan umat, ya. Jadi umat ini akan berpecah kepada 73 millatan, yakni al-ahwa. Setiapnya, okey, dan ini perkara kedua yang perlu diberi perhatian. Okey, setiapnya di dalam neraka kecuali satu. Okey, yang ini al-jamaah. Okey, al-jamaah, nota kaki nombor 1, berkata Syekh Shu'aib Arnaud dan rakan-rakan yang menyemak kitab Musnad Ahmad ini, isnadnya hasan, sanadnya hasan, dan hadis perpecahan umat di antaranya sahih dengan syahid-syahidnya. Okey, sahih dengan syahid-syahidnya. Okey, jadi ini riwayat yang pertama daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beri perhatian kepada perkataan umat dan juga perkataan setiapnya dalam neraka kecuali satu. Okey, hadis yang kedua daripada Anas bin Malik. Okey, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juga nombor 12208, ya. Okey, daripada Anas bin Malik, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada 72 firqatan, pecahan, dan kalian, wa antum, kalian akan berpecah atas yang semisalnya. Kalian juga akan berpecah atas semisalnya, kulluha
Okay, pay attention. Kullaha finnar illa firqatan. Semuanya akan memasuki. Semuanya berada. Okay, maaf ya. Semuanya berada dalam neraka kecuali satu firqah saja. Satu firqah. Okay. Hadis, okay, nota kaki nombor 3. Okay, apa darjah hadis ni? Hadis sahih bi syawahidnya. Dengan syawahid-syawahidnya. Isnad ini asalnya daif. Tetapi hadis ini dengan syahid-syahidnya, darjatnya ialah sahih. Okey. Jadi dalam lafaz ini perhatikan bahawa yang disebut oleh Nabi SAW ialah wa antum. Yang ini kalian, merujuk kepada para sahabat dan juga kita umat Islam. Dan juga adanya lafaz kullaha finnari illa firqatan. Kesemuanya dalam neraka kecuali satu kumpulan ataupun satu firqah. Baik, seterusnya hadis daripada Abdullah bin Amr. Okey. Okey, Abdullah bin Amr, riwayat Imam At-Tirmizi dalam sunannya, edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 2641, di mana Rasulullah SAW bersabda, okey, hadis ni di sini yang kita fokuskan mulai dari sini, dan sesungguhnya Bani Israel berpecah kepada 72 pecahan, dan okey, perhatikan perkataan ni, dan umatku akan berpecah kepada 73 pecahan, setiapnya dalam neraka kecuali kumpulan yang satu, okey, wahidatan. Okey, jadi pay attention perkataan ini. Kemudian saya akan explain. Ummati, ya, ummati, umatku akan berpecah kepada 73, setiapnya berada dalam neraka kecuali pecahan ataupun agama millatan yang satu itu. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Okey, riwayat seterusnya pula daripada Auf bin Malik. Okey, daripada Auf bin Malik. Okey, daripada Sunan Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, edisi tahqiq Syekh Syuaib Arnaud sekali lagi, ya. Okey, Syekh Syuaib Arnaud dan juga beberapa rakan-rakannya yang lain. Syekh Syuaib Arnaud ni seorang ahli hadis yang begitu hebat, banyak jasa dia kepada umat Islam, telah pun meninggal dunia, ya. Okey, Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW, telah berpecah Yahudi atas 71 pecahan. Satunya dalam syurga, okey, dan 70 dalam neraka. Dan telah berpecah umat Nasrani atas 72 firqatan, pecahan, satu dalam wasabu'un finnar, 72, okey, maaf 71, ya, maaf 71 dalam neraka, satu dalam syurga. Dan demi nyawa Muhammad ataupun demi diri Muhammad yang berada di tangannya, di tangan Allah, akan nescaya akan berpecah. Perhatikan perkataan ini, ummati. Okey, ummati akan berpecah, umatku ini, kepada 73 pecahan. Satu dalam syurga, 72 dalam neraka. Okey, jadi para sahabat bertanya, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Nota kaki nombor 1, sahih li ghairihi. Okey, sahih li ghairihi. Tadi satu poin penting saya lupa nak highlight ialah para sahabat bertanya, ya, yang ini dalam lafaz Tirmizi tadi, sahabat bertanya, siapakah dia wahai Rasulullah yang satu yang tidak akan masuk neraka, sebaliknya masuk syurga? Maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Okey, lafaz yang ini penting juga. Okey, apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Okay, so ini tadi daripada Sunan Ibnu Majah. Okey, daripada Auf bin Malik. Lafaz yang seterusnya daripada Abi Umamah. Abi Umamah ini ialah kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Hashim, dan ini merupakan edisi tahqiq oleh Syekh Al-Albani.
hadis nombor 68 ya, daripada Abi Umamah. Okey, beliau berkata, telah berpecah Bani Israel ke atas 71 pecahan, atau berkata 72 pecahan, dan akan bertambah umat ini ya, hazihi ummatu, satu lagi pecahan, satu, kullaha finnar, semuanya dalam neraka kecuali as-sawadul azam. As-sawadul azam. Tetapi hadis ini nilai Al-Albani dhaif. Dhaif. Dan yang terakhir daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tirmizi, edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, nombor 2640. Daripada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, telah berpecah Yahudi atas 71 atau 72 pecahan, dan Nasrani semisal itu, dan berpecah umatku atas 73. Tapi dalam lafaz yang ini tidak ada tambahan satu dalam syurga, yang lainnya dalam neraka. Dalam semua lafaz-lafaz tadi yang saya tunjukkan, tuan-tuan perasan atau tidak, yang saya highlightkan tu, saya suruh pay attention, terdapat tambahan, terdapat lafaz bahawa kesemuanya dalam neraka kecuali satu dalam syurga. Jadi satu lafaz ini saja daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sampai sini saja, bahawa umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Tidak ada tambahan bahawa kesemuanya dalam neraka kecuali satu. Jadi hadis ini dinilai hasan sahih oleh Imam At-Tirmizi, juga dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Baik. Tentang lafaz, sebelum tu saya nak highlight juga perkataan ini, ummati. Perkataan ini ya, ummati. Tentang lafaz kesemuanya dalam neraka kecuali satu, memang terdapat perbezaan pandangan para ahli ilmu tentang lafaz tersebut. Syekh Syu'aib Arnaud ketika mentahqiq kitab Sunan Abu Daud ini, hadis nombor 4597, samalah yang daripada Muawiyah bin Abu Sufyan ini, beliau berkata di bahagian nota kaki, hadis ini sanadnya hasan, qala Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam takhrij hadis Al-Kashaf, hadis perpecahan umat, kalanya adalah sahih bisyawahid. Yang saya nak highlight ialah di muka surat seterusnya, di mana Syekh Syu'aib Arnaud darakannya ada dua orang ya, Syu'aib Al-Arnaud dan Muhammad Kamil, yang ini Qarah Al-Balili. Jadi mereka meneraskan bahawa, dan telah berselisih para ahli ilmu pada sabda Nabi SAW, 71, sepatutnya 72 dalam neraka dan satu dalam syurga. Di antara sahih, dan antara yang mensahihkannya dan yang mendaifkannya. Jadi mereka menerangkan bahawa para ahli ilmu telah berselisih pandangan tentang lafaz bahawa semuanya berada di dalam neraka kecuali satu yang akan masuk syurga. Dan perselisihan ini di kalangan ahli ilmu tu ada yang mensahihkannya dan ada yang mendaifkannya. Maka yang mensahihkannya siapa? Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Demikian juga oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitab fatwanya jilid 3 muka surat 345. Berkata Ibn Taymiyah, hadis sahih masyhur. Dan demikian juga oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya selepas menafsirkan ayat daripada surah Hud ayat 118 ya. Hadis-hadis ini diriwayatkan dengan dalam kitab-kitab musnad dan kitab-kitab sunan daripada jalan-jalan yang sebahagiannya saling menyokong di antara satu sama lain. Demikian juga disahihkan oleh Al-Iraqi. Al-Iraqi ni Al-Hafiz Al-Iraqi, guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya. Dan beliau masyhur melalui
kitabnya Takhrij Ahadis Ihya. Ini ialah Ihya Ulumuddin, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, lalu Al-Hafiz Al-Iraqi menyemak hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya itu ya. Lalu beliau juga menilai hadis ini sebagai sahih. Demikian juga oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Okey, dan demikian penjelasannya. Juga disahihkan. Okey, juga disahihkan yang sedemikian itu oleh Muhammad bin Ismail As-Sun'ani dalam risalahnya yang berjudul Perpecahan Umat, dan Saleh bin Mahdi Al-Maqbuli dalam kitabnya Al-Ulum Asy-Syammakh. Okey, jadi ini para ulama yang mensahihkan lafaz tersebut. Okey, sebab lafaz ini menjadi kritikan yang lebih lanjut sebab ada yang mendaifkannya, bahkan ada yang mengatakan bahawa ia adalah palsu ataupun maudhu. Okey, jadi Syekh Syuaib Arnaud telah menerangkan bahawa para ahli ilmu berselisih pandangan tentang lafaz tersebut. Di antaranya ada yang mensahihkannya seperti para ulama yang disebutkan di situ. Di antaranya yang mendaifkan, iaitu Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir dalam kitabnya Al-Awasim wal Qawasim. Alright, dengan penjelasan sedemikian. Okey. Dan juga ada yang menakal ba'da zalika yang sedemikian itu daripada Ibnu Hazm. Ya, ini cara sebutnya Ibnu Hazm boleh, Ibnu Hazmin pun boleh, seorang ulama besar daripada Andalusia. Daripada Spain ya, tak silap saya meninggal dunia 456 atau 458 Hijrah. Okey, bahawasanya ia menghukumnya sebagai tambahan yang palsu. Okey, ziyadatul bil wadi'. Okey, tambahan yang palsu. Qulna, kami berkata, tidak kami dapati yang sedemikian itu dalam kitabnya. Okey, yang ini Syekh Syuaib Arnaud dan sahabatnya itu, mereka tidak mendapati hukum maudhu yang dikatakan, yang disandarkan kepada Imam Ibn Hazmin itu dalam mana-mana kitabnya. Akan tetapi yang ada dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal jilid 3 muka surat 138. Okey, perkataannya yang setelah menyebut hadis tentang muka surat seterusnya, okay, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kononnya ada sebuah hadis ya, bahawasanya golongan Qadariyah Murji'ah adalah majusi bagi umat ini ya, adalah majusi bagi umat ini. Dan hadis yang lain yang ini akan berpecah umat ini kepada 70 firqah, setiapnya dalam neraka kecuali yang satu yang berada di dalam syurga. Maka berkata Ibn Hazmin, hazan, kedua-dua hadis ini tidak sah. Okey, tidak sah, tidak memiliki asal daripada jalan yang bersanad. Ini saja perkataan Imam Ibn Hazmin. Tidak ditemui bahawa beliau menghukum tambahan tersebut sebagai maudhu, sebagai palsu. Jadi saya ulangi, memang ada sebahagian ahli ilmu yang menukil daripada Imam Ibn Hazmin bahawa ia adalah maudhu. Antaranya ialah, seingat saya, Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, lihat di penghujung ayat ke-66 daripada tafsir surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 66, tengok last sekali sebelum masuk ayat 67, beliau menukil bahawa Ibn Hazmin berkata tambahan itu adalah palsu, tambahan itu adalah maudhu. Okey, jadi Syekh Syuaib Arnaud menjelaskan bahawa perkara itu dicari-cari, tidak didapati dalam mana-mana kitab karangan Imam Ibn Hazmin. Yang ada ialah beliau menyebut di sini bahawa ia adalah tidak sah, tidak memiliki asalnya dari sudut sanad. Tapi ini pandangan Imam Ibn Hazmin seorang sahaja. Para ahli ilmu yang lain menilainya dhaif dan tidak kurang juga di kalangan para ahli ilmu yang menilainya sebagai sahih. Okey, kemudian Syekh Syuaib menambah dan didhaifkan. Tambahan ini juga
Okey, oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, lalu berkata tambahan ini tidak sah, tidak marfu' dan tidak juga mauquf. Tidak marfu' yakni tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga mauquf, bukan juga merupakan perkataan para sahabat. Yang ini adalah penjelasan Imam Asy-Syaukani. Jadi memang ada, boleh katakan 3 pandangan. Pandangan pertama yang berkata tidak sah, tidak marfu' dan tidak juga mauquf. Ada yang berkata maudhu', tetapi bila dicarilah kitabnya tidak ada. Dan ada yang berkata bahawa ia adalah sahih. Okey, jadi ini nota kaki penjelasan oleh Syekh Syuaib Arnaud dan rakannya terhadap tambahan tersebut. Okey, tentang kata-kata yang disandarkan kepada Imam Ibn Hazmin tersebut, Syekh Al-Albani rahimahullah juga telah mengkritik tajam ke atas sandaran tersebut dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah nombor 204. Boleh rujuk di sana, nombor 204. Okey, jadi sekali lagi saya tekankan, daripada 6 orang sahabat, 5 sahabat meriwayatkan hadis ini dengan tambahan bahawa semuanya dalam neraka kecuali satu akan masuk syurga. Hanya satu sahabat, iaitu Abu Hurairah, yang meriwayatkan hadis ini tanpa tambahan tersebut. Kemudiannya, Syekh Syuaib Arnaud menjelaskan bahawa memang telah berselisih para ahli ilmu tentang sabda Nabi SAW bahawa 70, sepatutnya 72 dalam neraka dan 1 di dalam syurga. Di antaranya ada yang mensahihkannya, di antaranya ada yang mendaifkannya. Yang mensahihkannya itu ramai juga, yang mendaifkan itu juga ada, tetapi apa yang disandarkan kepada Imam Ibn Hazmin bahawa dia mengatakan bahawa tambahan itu adalah maudhu', sebenarnya tidak ditemui dalam mana-mana kitab tulisan beliau. Bahkan yang ada hanyalah sekadar beliau berkata ia adalah tidak sahih dan tidak memiliki asal daripada jalan yang memiliki sanad. Padahal telah kita rujuk dalam sebelum ini, semuanya memiliki sanad dan semuanya ada tambahan tersebut, ya. Okey. Perkara lain sebelum sebelum kita beralih pada kritik matan pula, perhatikan tak, dalam lafaz-lafaz tadi saya highlight perkataan ummati. Okey, perkataan ummati sini. Okey, perkataan umat dan haza, dan sesungguhnya umat ini, ya. Ingat perkataan umat. Okey, dalam lafaz ini pun yang ini berbeza, digunakan perkataan antum. Okey, tapi lafaz yang ini dalam Sunan Tirmizi, okey, ummati, umatku. Alright. Dalam lafaz Ibnu Majah ini, ummati. Alright. Okey, dalam lafaz Ibnu Abi Hashim yang dhaif ini, okey, digunakan lafaz apa dia? Hazihi umat. Umat ini, ya. Dan demikian juga dalam lafaz Tirmizi digunakan umat. Perhatikan, untuk kaum yang sebelum itu digunakan Yahudi dan juga Nasrani. Okey, Yahud. Nampak sini? Al-Yahudu, Yahudi, dan juga An-Nasrani. Okey, merujuk kepada agama mereka, Yahudi dan Nasrani. Tetapi bagi kita, Rasulullah SAW tidak menyebut umat Islam, tidak menyebut kaum muslimin, tetapi sebaliknya menyebut umat. Umat ini ataupun umatku. Apakah maksud umat? Okey, rujukan yang saya bawa ialah kitab Lisanul Arab. Okey, sebab rujukan yang begitu berautoriti dalam bahasa Arab, karya Imam Ibnu Manzur yang wafat tahun 711 Hijrah. Tanya saja sesiapa yang mengaji dalam bahasa Arab atau apabila ingin mengetahui sesuatu definisi, sesuatu perkataan, Lisanul Arab ini adalah rujukan yang dikenali semua, digunakan oleh semua, ya. Okey, kita rujuk di jilid 12, muka surat 26. Jilid 12, muka surat 26 tentang perkataan umat itu sendiri, ya. Okey, dia dijelaskan, tetapi yang fokus kita apa? Dan umat bagi setiap Nabi. Yang ini kita nak fokus.
Umat bagi setiap Nabi, apa maksudnya? Man ursila ilaihim min kafirin wa mu'minin. Okey, sesiapa yang diutuskan. Okey, maaf. Orang yang diutuskan kepada mereka, baik mereka itu kafir ataupun beriman. Sesiapa yang diutuskan kepada mereka, okey. Jadi Nabi yang diutuskan kepada mereka tu, baik mereka itu kafir ataupun beriman. Okey, seterusnya, okey. Dan apabila dikatakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah maksudnya? Setiap daripada yang diutuskan kepadanya, baik mereka itu beriman kepadanya, kepada Rasulullah SAW ataupun kafir. Jadi apabila disebut umat, okay, lafaz-lafaz tadi menyebut umat, ia merujuk kepada semua umat manusia daripada saat Rasulullah SAW diangkat, diutus menjadi Rasul sehinggalah hari kiamat. Semua ini disebut sebagai umat Muhammad, umatku atau umat ini, baik mereka itu kafir atau beriman. Sekali lagi ya, saya ulangi, apabila disebut umat, kaji semula lafaz-lafaz tadi, disebut Yahudi, disebut Nasrani, tak disebut umat Musa, tak disebut umat Nabi Musa, tidak disebut sebagai umat Nabi Isa, tapi sebaliknya disebut sebagai Nasrani, disebut sebagai Yahudi. Okey, jom ulang kaji balik. Kan? Disebut sebagai Yahudi, tak sebut sebagai umat Nabi Musa. Okey, disebut Nasrani, tak disebut sebagai umat Nabi Isa. Okey, tetapi bagi yang 73 ni yang disebut ialah ummati, umatku. Dan ummati ni berbeza dengan kaum muslimin. Rasulullah SAW dalam mana-mana lafaz yang kita telah semak tadi daripada semua 6 sahabat tidak menyebut, okey, kaum muslimin akan berpecah kepada 73 golongan. Tidak disebut bahawa kaum mukminin, okay, baik muslimin atau mukminin, tidak disebut mukminin ataupun muslimin yang akan berpecah. Sebaliknya yang disebut ialah umatku ataupun umat ini, di mana perkataan umat itu bermaksud seluruh manusia yang Nabi itu diutus kepada mereka, baik manusia itu kafir atau beriman. Okey, dan apabila dikatakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah semua yang diutuskan Rasulullah SAW kepada mereka itu, baik mereka itu beriman ataupun kafir. Kadang-kadang dalam definisi lain disebut sebagai umat dakwah, umat ijabah. Umat dakwah ni ialah seluruh manusia yang kita jemput ke arah Islam. Umat ijabah ialah mereka yang telah menerima dakwah Islam dan telah pun menjadi seorang Muslim dan juga mukmin. Okey, perhatikan lafaz yang digunakan ialah umat dan bukannya kaum muslimin, bukannya kaum mukminin. Berbeza dengan Yahudi dan Nasrani. Yang ni saya tekankan banyak kali sebab ini poin yang sangat penting, kerana dalam hadis-hadis itu diguna perkataan umat. Okey, berbanding umat terdahulu, berbanding kaum terdahulu disebut agamanya Yahudi dan Nasrani. Yahudi berpecah kepada 71, Nasrani berpecah kepada 72. Tetapi yang berpecah kepada 73 itu Rasulullah SAW tidak menyebut. Kaum muslimin berpecah kepada 73. Baginda tidak sebut kaum mukminin berpecah kepada 73. Sebaliknya baginda menyebut umatku atau umat ini yang berpecah kepada 73. Dan umat itu merujuk kepada seluruh manusia yang baginda diutuskan kepadanya, baik mereka itu beriman mahupun kafir. Okey? Dan ini dari sudut definisi ini bukan sendiri-sendiri buat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam kisah Lisanul Arab oleh Imam Ibnu Manzur. Okey, baik, itu sedikit penjelasan daripada lafaz-lafaznya, darjat-darjatnya, sahabat-sahabatnya, dan juga tentang lafaz tambahan yang akhir itu. Lafaz tambahan yang akhir setiapnya berada dalam neraka kecuali satu yang berada dalam syurga. Okey, kita berhenti di sini dan kita beralih pada bahagian kedua, iaitu kritik matan pula. Tadi tu kritik sanad, sekarang kritik matan ya.
Baik, kita sambung tadi kritik sanad, sekarang kita sambung kritik matan pula. Sebenarnya tadi pun kita telah masuk sedikit kritik matan, iaitu apabila kita membicarakan status tambahan ataupun lafaz yang akhir itu yang bermaksud semuanya berada dalam neraka kecuali satu yang masuk syurga. Telah pun kita bahas. Kemudian kita juga telah bahas maksud ummati, iaitu adalah seluruh manusia, semua manusia daripada saat Rasulullah SAW diutus, diangkat menjadi rasul sehinggalah ke hari kiamat, di mana di kalangan mereka ada yang kafir, di kalangan mereka ada yang beriman. Semua ini disebut sebagai umat dakwah. Sesiapa yang telah menerima dakwah Rasulullah SAW disebut sebagai umat ijabah. Baik, hadis ini juga menerima kritikan dari sudut matan. Okey, di antaranya ada yang berkata bahawa dikatakan dalam hadis-hadis tersebut bahawa kaum Yahudi Nasrani telah berpecah kepada 71 ataupun 72 pecahan. Padahal jika dikaji dalam rujukan sejarah, tidaklah ditemui bahawa kaum Yahudi dan Nasrani itu telah berpecah kepada jumlah sebanyak itu. Mereka ada berpecah tetapi tidaklah sebanyak itu. Kemudian apabila dikaji pula di kalangan umat Islam, berlaku perpecahan, dan perpecahan di kalangan umat Islam ini lebih daripada 73. Jadi macam mana ni? Kan hadis ini macam tak kena dengan realiti. Tak kena dengan realiti kaum Yahudi, kaum Nasrani dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para ulama menjelaskannya, antaranya ialah Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa jilid 3 muka surat 346 bahawa perkataan ataupun angka 70 itu boleh difahami secara literal, boleh difahami secara kiasan. Literal maksudnya memang betul-betul 71 pecahan, memang betul-betul 72 pecahan dan memang betul-betul 73 pecahan. Dan ini ternyata tak benar ataupun tak kena sebab bila dikaji secara realitinya, macam yang saya katakan tadi, Yahudi dan Nasrani memang berpecah tapi tak pula sampai 71 72. Umat Islam ini ada memang telah pun berpecah, dan sebahagian ulama pada zaman awal memang telah menghitung jumlah firqah-firqah, jumlah pecahan-pecahan itu, dan mereka telah menghimpunkan semuanya menjadi 73. Tetapi itu kurun keempat, kurun kelima hijrah yang lalu. Apabila umat Islam makin berkembang, pecahan makin banyak, dan sekarang jumlah pecahan mereka sudah pun melebihi 73. Alamak, macam mana ni? Jadi, penjelasan yang lain ialah yang dimasukkan dengan 71, 72, 73 itu hanyalah kiasan. Kerana dalam bahasa Arab, angka 4 atau 40 boleh juga bermaksud jumlah yang sederhana. Sementara angka 7, 70, 700 bermaksud banyak. Okey? Dan ini sesiapa yang mengaji bahasa Arab akan mengetahuinya. Maka apabila Rasulullah SAW bersabda 71, 72, 73 pecahan, yang baginda maksud bukanlah the exact figure, yang baginda maksudkan bukanlah jumlah yang secara literal, tapi yang baginda maksudkan ialah akan berlaku pecahan yang banyak. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Taymiyah, dan inilah sebenarnya bagi saya pandangan yang lebih kuat, yang lebih tepat ya. Jadi saya ulangi, 70 di sini bukanlah bermaksud secara literal, bukanlah untuk dihitung 70, tetapi sebenarnya bermaksud pecahan yang banyak. Okey, baik. Kritikan yang kedua pula, terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengkritik Yahudi dan Nasrani dengan pelbagai kritikan sebab mereka ini memang melakukan pelbagai kesalahan dalam agama mereka. Mereka membunuh para nabi lah, mendakwa Allah ada anak, yang ini Jesus dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian dalam hadis ini pula diterangkan bahawa umat Islam ni akan jadi lebih teruk, akan berpecah lebih teruk. Sebab macam hadis itu, Yahudi akan berpecah pada 71, Nasrani 72, umat Islam 73, akan menjadi pecahan yang lebih teruk. Padahal dalam Al-Quran telah pun menerangkan bahawa seteruk-teruklah
Mereka ini ialah Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam surah Al-Fatihah kita selalu baca pun yang ayat akhir itu ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin merujuk pada Yahudi Nasrani. So macam mana pula umat Islam ni boleh jadi lebih teruk? Okey, maka dijelaskan bahawa hadis-hadis itu tidak menyebut kaum muslimin, tidak menyebut kaum mukminin, tetapi yang disebut ialah umat. Itu yang tadi bila saya bacakan lafaz-lafaz itu, saya suruh para penonton pay attention perkataan ummati ataupun haza umat. Bukannya kaum muslimin, bukannya kaum mukminin. Dan telah pun saya bawa rujukan daripada kitab Lisanul Arab oleh Imam Ibn Manzur bahawa umat ini ialah seluruh manusia yang seorang Nabi itu diutus kepadanya, baik mereka itu beriman atau kafir. Demikian juga apabila dikatakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seluruh manusia yang baginda ni diutuskan kepadanya, tak kisah sama ada mereka itu beriman ataupun kafir. Dan ini berlaku daripada saat baginda diutuskan sehinggalah kepada kewafatan. Semua umat manusia sekarang ini, baik kita di Malaysia ke, mereka yang di Brazil ke, mereka yang di Greenland ke apa, disebut sebagai umat Muhammad. Sebab Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam Nabi terakhir yang diutuskan kepada semua ini. Maka apabila kita telah faham perkara ini, maka kita pun boleh terima bukanlah satu kemustahilan bahawa manusia ini, baik yang beriman ataupun kafir, telah berpecah kepada 73 atau lebih pecahan. Dan di sini saya kata 73 bukanlah angka yang setepatnya, it is not the exact figure, tetapi bermaksud dengan pecahan yang banyak. Maka sekali lagi saya tekankan bahawa seluruh umat manusia yang merupakan umat Muhammad ini memang pun telah berpecah dengan pecahan yang sangat banyak, baik di kalangan umat Islam atau di kalangan mereka yang kafir. Okey, pun begitu memang ada sebahagian ulama yang memahami perkataan umat dalam lafaz-lafaz hadis yang kita baca tadi merujuk kepada kaum muslimin. Memang ada. Okey, jika demikian bagaimana? Nanti kita akan kaji seterusnya ya. Tetapi macam saya katakan, di kalangan mereka ada yang memahami bahawa yang umat ini seluruh manusia daripada saat Nabi diutus sehingga hari kiamat. Okey. Baik mereka itu beriman ataupun kafir, disebut sebagai umat dakwah. Dan ini dakwah Rasulullah, risalah Islam disampaikan kepada semua. Mereka yang beriman disebut sebagai umat ijabah. Yang lain tu disebut sebagai umat dakwah. Okey. Kritikan seterusnya. Dalam ayat 143 surah Al-Baqarah, Allah SWT telah menerangkan bahawa kita umat Islam ini akan menjadi saksi ke atas umat lain, ke atas manusia lain. Macam mana kita ni nak jadi saksi padahal kita ni dalam keadaan yang lebih teruk daripada mereka? Ini dengan assumption, dengan pemahaman bahawa umat yang dimasukkan dalam hadis itu ialah kaum muslimin sahaja ya, kaum muslimin sahaja. Macam saya kata tadi, di kalangan para ahli ilmu, di kalangan ulama memang ada yang berfahaman bahawa umat yang dimasukkan dalam hadis-hadis tadi memang ialah di kalangan orang-orang Islam sahaja, tidak termasuk dari kalangan orang-orang bukan Islam. Okey, di kalangan yang lain ada yang mengatakan ia termasuk mereka juga sebab umat ini bermaksud seluruh manusia. Okay, seluruh manusia baik beriman ataupun kafir. Okey, kepada yang memahami bahawa ayat ini hanya merujuk kepada umat Islam sahaja, kaum muslimin sahaja, jadi ada pula yang mengkritik, kaum umat Islam ni sepatutnya menjadi saksi ke atas umat lain. Tapi macam mana pula boleh dikatakan telah berpecah jadi lagi teruk? So macam tak betul lah hadis itu. Okey, ayuh kita mengkaji ayat 143 surah Al-Baqarah. Okey, di mana Allah SWT berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami telah menjadikan kamu wahai orang-orang Islam sebagai umat yang di pertengahan, umat yang adil. Sekarang ini apakah kita ni semuanya umat Islam yang berada di pertengahan? Sebenarnya tidak. Kalau kita kaji akan ada dua ekstrim. Satu ekstrim di kalangan mereka yang nak sebut bahasa longgar ataupun cincai. Semayang tak semayang, puasa tak puasa. Penghayatan agama minimum ataupun longgar. Okey? Dan kemudian ada satu ekstrim lain pula yang over.
yang hulu, yang mencipta pelbagai bid'ah dalam hal akidah mahupun ibadah. Mereka ni over pula. Yang tu cincai. Bid'ah tak buat langsung, ataupun kalau buat pun adalah, tapi kita bahasa mudah sebut cincai ataupun longgar. Kemudian ada pula yang begitu suka tukuk tambah, hulu, berlebih-lebihan. Okey, ada dua pecahan. Apakah kita umat Islam ni masih lagi dalam keadaan wasat? Hanya sebahagian dalam keadaan wasat. Okey, yang sebahagian inilah sahaja yang dapat menjadi saksi ke atas umat. Kalau semua umat Islam wasat, barulah. Sebab itu sambungan ayat itu, okey, baca ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata li takunu, supaya kamu dapat menjadi syuhada 'alan nas. Sekarang ini kita tak dapat menjadi saksi ke atas manusia kerana di kalangan umat Islam ada yang telah pergi satu ekstrim yang longgar dan cincai, ada yang telah pergi ke ekstrim lain yang ini berlebih-lebihan dengan hulunya dalam akidah, hulunya dalam ibadah dan sebagainya. Jadi kita ni bukan lagi umat yang wasat. Sebab tu kita tidak kena dengan ayat ni. Okey, jadi kritikan untuk menggunakan ayat ini adalah tidak betul. Okey, sambungan ayat, wa yakuna rasulu alaikum syahida. Rasul pula menjadi saksi ke atas kalian. Alamak, malunya rasul yang jadi saksi. Tengok umat dia sebahagian, bukan semua, sebahagian begitu biadab kepada baginda, meninggalkan ajaran baginda, mengatakan baginda ini tak buat tak apa, tak semestinya tak boleh buat, dan macam-macam lagi di kalangan para pencinta bid'ah. Macam mana Nabi nak jadi saksi ke atas mereka? Kemudian ada pula kelompok lain yang longgar, yang cuai, yang cincai, nak kata cincai ya, dalam mengamalkan sunnah baginda. So macam mana tu? Ayat ini, umat Islam kita sekarang ini memang tidak menempati ayat tersebut, maka dengan itu jugalah kita tidak akan dapat menjadi saksi ke atas umat yang lain ya. Li takunu syuhada'a 'alan nas, supaya dapat menjadi saksi ke atas manusia lain. Kita sekarang tak dapat jadi saksi. Kenapa? Sebab kita sendiri bukanlah umat yang wasat. Ada satu ekstrim di sini, ada satu ekstrim di sebelah sana. Okey. Jadi saya ni membaca kritikan mereka yang berkata maksud ataupun matan hadis ini pun macam tak selari dengan ayat Quran, tak selari dengan realiti. Maka saya cuba menjelaskannya berdasarkan hujah-hujah ulama yang menerima hadis ini, berhujah dengan hadis ini, dan mereka menjawab kritikan-kritikan tersebut. Okey. Baik, kritikan seterusnya di kalangan mereka yang menolak hadis ini. Baik, sebelum tu ya, di kalangan mereka yang menolak ni bukan geng batiniah, bukan geng sesat, bukan geng anti hadis. Tak, mereka ni di kalangan para ulama juga. Cuma mereka lihat hadis ini dari sudut sanad ada kritikan, dari sudut matan pun ada kritikan kerana tidak selari dengan ayat Quran. Okey? Jadi bezakan. Mereka yang tidak menerima hadis ini, saya tekankan bukan anti hadis, bukan dari kalangan para pencinta bid'ah, bukan dari kalangan batiniah, tetapi mereka melihat hadis ini macam tak kena dengan ayat Quran. Dahlah dari sudut sanadnya mereka kata ada kelemahan. Dari sudut matan atau maksud hadis pula tak selari dengan ayat Quran. Sebab itulah mereka mengkritiknya ya. Seterusnya mereka mengkritik bahawa ayat ini, hadis ini tak selari dengan ayat 110 surah Ali Imran. Okey, yang menerangkan bahawa umat Islam ini adalah sebaik-baik umat. Mari kita rujuk. Ayat 110 surah Ali Imran. Apakah firman Allah di situ? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Okey, kalian yang ni umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi macam mana pula sebaik-baik umat boleh berpecah lagi teruk daripada Yahudi dan Nasrani? Okey, dijawab bahawa untuk mencapai level sebaik-baik umat, untuk mencapai kedudukan makam sebaik-baik umat, dia bukan semata-mata kerana beriman saja. Ada 3 perkara yang kena dilakukan. Beriman tu betul, tapi ada lagi 2 perkara. Ayuh kita baca sambungan ayat ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Tidak cukup beriman kepada Allah, sebaliknya hendaklah melakukan amal makruf dan nahi mungkar. Apakah umat Islam sekarang melakukan amal makruf nahi mungkar? Tak ada. Kita nak suruh kawan buat benda baik pun macam-macam kita fikirlah kepala. Nak ajak kawan solat berjemaah pun nanti dia kata aku ni ustaz pula.
Dia kata aku ni itu pula, ini pula, nanti aku hilang kawan. Kita nak melarang kemungkaran pun lagilah tak larang. Nanti aku tegur, dia kata aku ni wahabi pula. Nanti dia kata aku ni itu pula, ini pula. Jadi umat kita kebanyakannya sekarang ini tidak melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka sekadar buat syarat yang ketiga, iaitu beriman kepada Allah. Apabila mereka tidak buat amar makruf nahi mungkar, maka telah tercabut nilai ataupun status atau makam sebaik-baik umat. Maka umat Islam sekarang ini bukan lagi sebaik-baik umat kerana mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Okay, alright. Dan kritikan yang kelima, masing-masing kumpulan, sekarang ni ada banyak pecahan di kalangan umat Islam kan, banyak kumpulan, banyak firqah, banyak aliran apa semua tu, masing-masing mendakwa kumpulan mereka lah ahli syurga. Kan sebab ada tambahan itu, semuanya dalam neraka kecuali satu yang akan masuk syurga. Jadi masing-masing kumpulan. Sudah azan maghrib. Saya pergi solat sekejap. Nanti kita sambung balik ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Sambung sikit lagi. Sikit. Tapi banyak juga. Okey. Sederhana ya. Okey, baik. Kita masih lagi sedang menganalisa hujah-hujah di kalangan para ulama yang menolak hadis perpecahan umat kepada 73 golongan dan hujah-hujah di kalangan para ulama yang menerima hadis perpecahan umat kepada 73 golongan. Ingin saya tekankan sekali lagi bahawa di kalangan para ulama, di kalangan para ahli ilmu yang menolak hadis ini, mereka bukanlah anti hadis. Mereka bukanlah pencinta bida'ah. Mereka bukanlah daripada golongan batiniah atau mana-mana yang pelik-pelik itu. Tetapi mereka adalah para ahli ilmu yang mengkaji hadis ini dari sudut sanad dan matan, lalu mendapati ada kelemahan di dalamnya. Sebab itulah mereka menolak hadis ini. Baik, kita sekarang sedang mengkaji kelemahan ataupun kritikan mereka dari sudut matan dan apakah pula hujah jawapan daripada kalangan para ulama yang menerima hadis ini ya. Kita masuk ke dalam kritikan yang kelima bahawa berdasarkan hadis ini masing-masing kumpulan, masing-masing pecahan, masing-masing firqah mendakwa mereka itulah yang benar, mereka itulah yang akan memasuki syurga sementara yang lain-lain akan memasuki neraka. Bahkan kritikan yang kelima inilah, faktor yang kelima inilah menjadi sebab utama mereka menolak hadis ini. Kenapa? Sebab umat Islam memang pun telah berpecah kepada macam-macam aliran, macam-macam firqah, macam-macam tarikat, macam-macam parti politik. Hadis ini pula mereka gunakan untuk membenarkan diri mereka, untuk menarik para pengikut yang lebih ramai, untuk mengkader ahli-ahli yang baru dan menerakakan pula sesiapa yang tak nak join sama, sesiapa yang tak nak sertai sama. Jadi hadis ini lebih memburukkan lagi pula suasana perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam. Jadi ini antara sebab, bahkan macam saya kata, sebab utama mereka menolak hadis ini. Sebab ia lebih memburukkan lagi suasana perpecahan di kalangan umat Islam. Maka di kalangan para ulama yang menerima hadis ini menjawab balik bahawa apabila ada segelintir, apabila ada sebahagian umat Islam yang salah faham, salah guna sesuatu hadis, ia bukanlah hujah untuk menolak hadis tersebut. Sebaliknya yang patut dilakukan ialah menjelaskan maksud sebenar hadis itu. Sebagaimana satu contoh hadis yang masyhur ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tidak lain ialah berdasarkan niat. Ada segelintir, ada sebahagian yang menyalahgunakan hadis ini, lalu mereka tidak beribadah secara fizikal, mereka kata cukup dengan niat sahaja. Kerana yang diambil kira oleh Allah SWT ialah niat. Lalu mereka sekadar niat solat, mereka sekadar niat puasa tanpa mereka melakukan pergerakan fizikal untuk solat, tanpa mereka benar-benar menahan diri daripada makan minum, sebab bagi mereka yang diambil kira hanyalah niat. Okey, adanya kelompok begini bukanlah bererti kita pun menolak hadis tersebut. Kita tetap menerima hadis itu dan kita menjelaskan maksudnya yang sebenar kepada mereka yang menyalahgunakannya. Okey, jadi demikianlah juga dengan hadis perpecahan
umat Islam kepada 73 kelompok. Memang ada kelompok-kelompok, parti-parti, aliran-aliran, tarikat-tarikat yang berkata, kami inilah yang akan memasuki syurga. Kalian-kalian yang berpecah pada macam-macam pecahan yang lain akan memasuki neraka. Padahal, jika kita mengkaji hadis ini, telah pun dijelaskan siapakah yang akan masuk ke dalam syurga. Ya, ini sebagaimana riwayat Tirmizi tadi, ini apabila ditanya siapakah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain disebut sebagai al-jamaah. Ini pada zahirnya nampak macam contradiction. Jemaah ke ataupun ikut Nabi dan para sahabat. Tuan-tuan dan puan, sebagaimana ayat-ayat Quran saling menafsirkan, saling menjelaskan antara satu sama lain, demikian juga lafaz-lafaz hadis ia saling menjelaskan antara satu sama lain. Dua lafaz ini bukanlah saling kontradik, tetapi saling menjelaskan antara satu sama lain. Ya, ini apa yang para sahabat, apa yang Nabi SAW dan para sahabat berada di atasnya, itulah jemaah yang dimaksudkan. Itulah jemaah yang benar yang akan memasuki syurga. Maka janganlah kita berpecah belah kepada aliran, kepada firqah-firqah lain yang berbeza daripada jalan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Ayuh kita berjamaah bersama-sama dengan apa yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berada di atasnya. Lafaz ini ma ana alihi wa ashabihi, ia selari dengan sebuah ayat Quran, yang ini ayat 108 surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 108, di mana Allah SWT berfirman, Qul, katakanlah, hazihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin ana wa manit taba'ani. Aku di atas hujah yang nyata, ala basiratin ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Siapakah yang mengikutiku? Yang pertama mengikuti Nabi Muhammad SAW ialah para sahabat. Okey, jadi kita ikut jalan ini, kita ikut jalan Nabi Muhammad, kita ikut jalan sahabat untuk sampai kepada Allah, ya, sebab jalan sabil tarik apa semua ni jalan kepada Allah. Kita nak ikut jalan mana? Kita nak ikut jalan kumpulan A ke, nak ikut jalan tarikat B ke, nak ikut aliran C ke, tak. Kita ikut jalan yang Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya. Sila ulang kaji, sila tadabbur ayat 108 surah Yusuf, surah Yusuf ayat 108. Okey, jadi sebagai contoh, kalau kita rujuk kepada penjelasan para ulama tentang al-jemaah itu, saya bawa di sini daripada Imam Asy-Syatibi. Beliau menjelaskan di kalangan para ulama ada 5 pandangan. Pertama yang berkata as-sawadul azam dari kalangan umat Islam, yang termasuk dalamnya para imam mujtahid, para ulama, para ahli syariah dan sebagainya. Pandangan yang kedua, para imam mujtahid sahaja. Tokoh-tokoh ahli ilmu lain yang tak sampai level mujtahid tidak termasuk di dalamnya. Pandangan yang ketiga berkata para sahabat Nabi sahaja, selari dengan riwayat daripada Nabi SAW yang menafsirkan makna al-jamaah itu, yang ini sesiapa yang berpegang, yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Pandangan yang keempat ialah umat Islam jika mereka bersepakat di atas sesuatu perkara. Pandangan kelima ialah daripada At-Tabari yang menjelaskan bahawa al-jamaah adalah jemaah kaum muslimin yang berkumpul di bawah satu pemerintahan, satu khalifah, ya. Jadi setelah mengemukakan 5 pandangan ini, Imam Asy-Syatibi merumuskan, menyimpulkan bahawa kesimpulannya al-jamaah adalah bersatunya umat pada imam yang, pada khalifah, pada amir, pada pemimpin yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Dan jelas bahawa persatuan yang tidak sesuai, tidak selari dengan sunnah, tidak disebut sebagai al-jamaah yang dimasukkan oleh hadis-hadis ni. Sila rujuk kitab Al-I'tisam jilid 2 muka surat 260 sehingga muka surat 265. Demikian juga penjelasan yang lain oleh Imam Abu Syamah. Imam Abu Syamah ni tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, wafat tahun 665 Hijrah. Dalam kitabnya Al-Baits ala Inkaril Bidah wal Hawadis.
muka surat 22. Beliau menjelaskan yang bermaksud merujuk perintah-perintah yang datang daripada hadis-hadis agar melazimi, agar mengikuti, agar bersatu dengan al-jamaah. Maka yang dimaksudkan dengannya adalah perintah agar melazimi al-haq, yang ini kebenaran, dan mengikutinya walaupun orang-orang yang berpegang pada al-haq tersebut hanya sedikit jumlahnya. Sedangkan orang yang menyelisihi punya pula besar jumlahnya. Ini kerana al-haq itu adalah dengan merujuk kepada jamaah orang-orang yang berada di atas generasi awal, iaitu jalan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Tidak perlu diambil kira dengan banyaknya jumlah pengikut kebatilan setelah mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, kita walaupun kita berada 1400 tahun selepas Nabi SAW, selepas para sahabat, kita tetap berjemaah dengan mereka. Macam mana berjemaah dengan mereka? Kita tetap berada di atas jalan mereka, tetap berada di atas jalan akidah yang dibawa oleh Nabi dan dipegang oleh para sahabat, tetap berada di atas ibadah yang diajar, yang dianjurkan, yang diamalkan oleh Nabi SAW dan juga oleh para sahabat. Kita berada di situ, ya, berdasarkan hadis tadi dan juga ayat 108 surah Yusuf. Jangan ikut yang lain, jangan ikut Nur Muhammad, sebab Rasulullah SAW dan para sahabat tidak berpegang kepada akidah Nur Muhammad. Jangan ikut akidah Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Jangan ikut, sebab Rasulullah SAW dan para sahabat tidak berpegang pada akidah itu. Jangan berpegang kepada wahdatul wujud lah, itihad lah, ulul lah, insan kamil lah, dan macam-macam lagi yang limitless. Tak akan berhentinya selagi mana manusia ni nak buat bid'ah, baik dalam hal akidah maupun ibadah. Selagi itulah akan ada akidah-akidah yang baru, akan ada ibadah-ibadah baru yang menjauhkan kita daripada ma'ana alaihi wa ashabihi, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, daripada jalan yang hazihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalan yang Rasulullah SAW seru kita kepada Allah. Bukan sekadar untuk mentauhidkan Allah, tetapi beriman kepada Allah, mengesakan Allah dengan cara yang betul. Bukan dengan cara wahdatul wujud, insan kamil, itihad, hulul, Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad, dan macam-macam lagi yang ada sekarang ini, ya. Martabat 7, limitless lah, dan kita dengar pun pelik betul semua-semua tu, ya. Ala basiratin, ya, yang dengan hujah yang nyata. Ana wa manit taba'ani. Ana, yang ini Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikutiku. Siapakah yang pertama sekali mengikuti Nabi SAW? Ialah para sahabat. Lalu kita pun nak ikut juga jalan ini. Kita nak ikut juga jalan ini, ya. Ayat 108 surah Yusuf. Okey, yang saya bacakan di sini tentang maksud jemaah, link saya bagi dalam kotak description. Tuan-tuan boleh baca lanjut, diberikan banyak penjelasan yang panjang lebar di sana, ya. Okey, jadi memang ada kumpulan-kumpulan yang mendakwa mereka lah yang masuk syurga, yang lain-lain itu semua masuk neraka. Okey, sebenarnya tidak betul. Sepatutnya berdasarkan hadis ini, kita menyeru, semua orang menyeru agar mengikuti Islam yang asal, Islam yang original, Islam yang Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya, akidah mereka, ibadah mereka. Bukannya sesuatu yang lain. Bukannya masing-masing membuat tarikat tersendiri, masing-masing membuat parti tersendiri, masing-masing membuat aliran tersendiri, lalu mereka mendakwa mereka lah yang benar. Padahal mereka tak pun berada di atas jalan Rasulullah dan para sahabat. Tak pun, bahkan sangat jauh menyelisihinya. Tetapi mereka menyalahgunakan hadis ini untuk mendakwa mereka lah yang benar, mereka lah yang akan masuk syurga. Sesiapa yang tak ikut sama, sesiapa yang tak nak daftar sama, sesiapa yang tak nak bai'ah sama, akan masuk neraka. Okey? Padahal tujuan hadis ini sebenarnya ialah untuk memberi peringatan, untuk memberi amaran, jangan berpecah-pecah. Sebaliknya, ikutlah apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, dan bersatulah kalian, berjamaahlah kalian di atas apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Kerana itulah di kalangan para ulama ada yang menyebut bahawa hadis ini tujuannya, peranannya ialah sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi amaran, supaya kita, kalau kita faham perkataan ummati ini sebagai merujuk pada kaum muslimin,
supaya kita ini tidak berpecah-pecah, kerana perpecahan itu adalah satu kesalahan. Neraka yang dimasukkan di sini menunjukkan kesalahan. Okey, jangan kita berpecah-pecah, sebaliknya hendaklah kita bersatu, hendaklah kita berjemaah. Dalam rangka kita bersatu, dalam kita berjemaah, kita punya pivot point. Kita punya pivot point itu apa? Apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Bukan semata-mata berdasarkan hadis tadi, tetapi juga berdasarkan ayat 108 surah Yusuf. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat ya, kalau kita baca balik hadis tu, Rasulullah SAW tak sebut bahawa orang-orang tu masuk neraka. Tetapi pecahan-pecahan tu, firqah-firqah itu, itulah yang akan masuk neraka. Itu menunjukkan apa? Memberi amaran. Jangan berpecah. Sama juga macam hadis larangan bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Bid'ah itu merujuk pada akidah, kepada ibadah. Rasulullah SAW tidak sebut mubtadi'. Tidak menyebut orang yang membuat bid'ah. Tidak menyebut ahlul bid'ah. Tidak menyebut orang yang pakar dalam buat bid'ah. Tapi sebaliknya Rasulullah sebut bid'ah. Ini sebagai memberi peringatan, memberi amaran untuk menjauhi bid'ah. Bukanlah secara automatik semua pelaku bid'ah akan masuk neraka, kerana di kalangan pelaku bid'ah itu ada yang terkeliru, ada yang salah faham, ada yang telah pun bertaubat, atau amalan-amalan akidah-akidah mereka yang selari dengan sunnah mewakili 95%. 5% saja yang mereka terkeliru lalu terikut dengan bid'ah. Sama juga dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidaklah berkata orang itu yang akan masuk neraka, tapi firqah-firqah tu yang dalam neraka. Memberi apa? Memberi peringatan, memberi amaran supaya jangan berpecah-pecah. Sebaliknya bersatulah sebagai jemaah. Jemaah ni hendak, sebab bila nak bersatu, kita nak bersatu atas poin apa? Tali apa yang kita nak pegang tu? Kita peganglah kepada apa yang Nabi SAW dan para sahabat berada di atasnya. Okey, dah panjang sangatlah. Sedikit ya sebagai kesimpulan tentang hadis 73. Hadis berpecahnya umat Islam kepada 73. Yang bertanya tu berkata apakah ia sahih ataupun tidak? Maka saya jawab, para ulama, para ahli ilmu dari dulu sehingga sekarang memang ada perbincangan yang mendalam tentang hadis ini. Ada yang menolaknya kerana kelemahan sanad dan juga matannya yang pada zahirnya seperti kontradik, seperti bertentangan dengan realiti sejarah, realiti umat dan juga ayat-ayat Quran. Di kalangan mereka pula ada yang menerima hadis ini kerana sanadnya itu dapat diterima dan matannya pula, maksudnya pula tidaklah bertentangan dengan ayat-ayat Quran. Saya di kalangan mereka yang menerima hadis ini. Kenapa? Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh, yang saya carilah, 6 orang sahabat. Betul bahawa dalam sanad, dalam jalan-jalan periwayatan itu ada perbincangan. Tapi kalau dah 6 orang sahabat meriwayatkannya, dan dengan jalan-jalan periwayatan yang sekian banyak, ia saling menguat antara satu sama lain, sehingga darjat yang paling rendah, ialah hasan li ghairihi. Di kalangan ahli hadis ada juga yang menilainya sahih, tapi to be fair, paling-paling rendah ialah hasan li ghairihi. Ada juga yang menilainya sebagai sahih. Tadi saya telah membawa lafaz-lafaz tersebut dan tuan-tuan dan puan-puan juga dapat lihat di nota kaki bagaimana ahli hadis sekarang ini telah pun meninggal dunia, yakni Syekh Syuaib Al-Arnaud, telah menilainya sebagai ada yang hasan, sebagai ada yang sahih. Tapi lepas tu ada penjelasan yang panjang. Bererti dalam sanad itu memang ada perbincangan. Tetapi kesimpulannya, paling-paling rendah ialah hasan li ghairihi kerana syahid-syahidnya musuh kita. Boleh juga rujuk penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau juga ada penjelasan panjang lebar dalam hal ini, dalam hadis ini. Boleh rujuk kitab beliau Silsilatul Ahadits As-Sahihah nombor 204 dan nombor 1348. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentang tambahan yang akhir itu, bahawa semuanya akan masuk neraka kecuali satu yang akan masuk syurga. Memang berlaku perselisihan lagi di kalangan para ahli ilmu, dengan sebahagian mereka mensahihkannya dan sebahagian mereka mendaifkannya. Dan ada satu ulama, satu imam, iaitu Imam Ibn Hazmin, yang disandarkan bahawa kononnya dia menilai tambahan itu sebagai maudhu. Apabila dikaji-kaji,
di kalangan para ahli ilmu yang mensahihkan tambahan yang akhir itu adalah lebih ramai daripada yang mendaifkannya. Dan kemudian dakwaan bahawa Imam Ibn Hazm menilainya maudhu' tidak dapat dijumpai dalam mana-mana kitab beliau. Yang ada beliau berkata ia adalah tidak sah. Okey, pun begitu, seperti yang dikatakan, di kalangan para ahli ilmu, para imam yang menilainya sahih adalah jauh lebih ramai. Okay? Di kalangan para imam yang hebat juga. Kemudian dari sudut matan, dari sudut masuk hadis, ia tidaklah bertentangan dengan realiti, ia tidaklah juga bertentangan dengan ayat-ayat Quran, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Okey, tentang tujuan hadis, ia adalah untuk mengingatkan kita, untuk memberi amaran kepada kita supaya jangan berpecah-pecah. Kerana perpecahan ini adalah satu kesalahan. Disebutnya neraka dalam hadis itu untuk memberi isyarat, memberi petunjuk bahawa itu adalah satu kesalahan. Lalu hendaklah kita bersatu, hendaklah kita berjemaah. Cuma sekarang ni kita nak bersatu, nak berjemaah di atas apa? Hendaklah kita bersatu, hendaklah kita berjamaah di atas apa yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berada di atasnya. Jadi hadis ini ada dua peranan. Pertama, mengelak ataupun memperingatkan kita supaya tidak berpecah-pecah. Dan kedua, supaya kita ni semua bersatu, berjamaah dan bukan semata-mata jemaah, bukan semata-mata bersatu, tetapi bersatu di atas apa yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berada di atasnya. Jadi itu penjelasan saya. Moga-moga membantu. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.